Salam sejahtera. Saya Raghunathan Balaraman dan rakan saya Puan Gunamati Ganesan dari Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk teori dan kepentingannya dalam penyelidikan. Pengertian teori. Teori adalah penerangan mengenai tingkah laku semula jadi atau tingkah laku sosial sesuatu peristiwa atau fenomena. Bacharach menjelaskan bahawa teori sebagai suatu sistem pembinaan konsep-konsep dan dalil, iaitu hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang secara kolektifnya menghuraikan fenomena secara logik, sistematik dan jelas. Ensiklopedia Encarta mentakrifkan teori sebagai andaian-andaian atau sistem membuat andaian. Kerlinger menjelaskan teori sebagai suatu set konsep yang saling berkait dan dapat menjelaskan fenomena dengan mengenal pasti perkaitan antara pemboleh ubah yang sesuai. Sabita Marikan menjelaskan bahawa teori sebagai satu set pernyataan yang abstrak dan umum yang disokong oleh Shor. Beliau juga menjelaskan bahawa teori adalah satu set kenyataan mengenai perkaitan antara beberapa pemboleh ubah. Kerangka teori kajian. Teori atau konsep yang mendasari kajian daripada sumber-sumber yang berwibawa daripada sarjana, pakar dan penyelidik dalam bidang. Ia boleh dipersembahkan dalam bentuk gambar raja. Kerangka teori adalah paradigma yang digunakan oleh penyelidik dalam meneliti permasalahan kajian. Penyelidik memilih idealisme dan modernisme sebagai landasan penyelidikannya hasil dari pelbagai teori yang dikaji. Pada akhir kajian sebuah kerangka teori, akan terhasil sebuah model teori atau kerangka pemikiran penyelidik. Pengenalan kepada kerangka teori kajian. Kerangka teori merupakan peringkat ketiga dalam penyelidikan. Sebelum kerangka teori dan kerangka konsep dibangunkan adalah menjadi tanggungjawab penyelidik untuk membuat bacaan secara komprehensif dan membuat sorutan literatur. Sorutan literatur biasanya merangkumi tiga aspek, iaitu empirical, theoretical dan metodologi seperti raja di bawah. Sorutan secara empirikal akan memberi arah kepada penyelidik untuk berhujah mengenai persoalan apa, di mana dan bila. Seterusnya, memberi gambaran kepada penyelidik mengenal pasti jurang dan penyelidik mampu membina permasalahan kajian, menyenaraikan objektif dan persoalan kajian. Sorutan teoretikal akan memberi gambaran kepada penyelidik untuk berhujah tentang persoalan kenapa dan bagaimana. Membangunkan kerangka teori. Contoh 1, Wah 2005 membincangkan konsep keusahawanan dan budaya dalam sorutan literatur beliau. Merujuk kepada raja di bawah, dapat dilihat teori digunakan untuk menjelaskan kedua-dua konsep tersebut. Berdasarkan sorutan empirikal, Wah berhujah mengenai apakah yang membentuk keusahawanan kaum Cina. Beliau mendapati Reading mengatakan bahawa Konfusianisme membentuk budaya keusahawanan kaum Cina. Beliau seterusnya meletakkan posisi bahawa Konfusian tidak mengajar keusahawanan kepada pengikutnya. Jadi, beliau berhujah bahawa pasti ada faktor lain. Beliau pada mulanya membuat andaian berkemungkinan jaringan adalah faktor utama yang membentuk budaya keusahawanan Cina. Namun, setelah diteliti dengan lebih mendalam, beliau mendapati jaringan hanya signifikan di peringkat pertumbuhan dan tidak di peringkat awal perniagaan. Di sinilah penulis telah menggunakan teori strukturasi untuk menghuraikan fenomena tersebut. Seterusnya, beliau mendapati budaya sebenarnya ditentukan oleh pelbagai faktor mengikut kepentingan dan keperluan. Beliau menggunakan teori pilihan rasional dalam menerangkan penemuan tersebut. Contoh 2. Dalam sastra, seorang cendekiawan menggunakan teori sastra pasca modernisme untuk menganalisis The Great Gatsby dengan cara berbeza daripada cendekiawan yang menggunakan teori sastra Marxist. Dalam psikologi,
Pendekatan behavioris tentang kemurungan melibatkan kaedah-kaedah dan andaian-andaian yang berbeza daripada pendekatan psikoanalitik. Dalam ekonomi, ketaksamaan kekayaan dapat ditafsir dan diterangkan dengan cara yang berbeza antara kerangka ekonomi klasik dan ekonomi Keynesian. Di dalam kes-kes di atas, penyelidik haruslah menerangkan teori-teori yang hendak digunakan supaya ia dapat menyokong penerangan dan pentafsiran data mereka. Seterusnya, tujuan kerangka teori. Sebelum memulakan penyelidikan, seseorang penyelidik harus meneroka teori-teori dan model-model penyelidik-penyelidik lain yang telah dibangunkan. Tujuan kerangka teori adalah untuk mempersembahkan dan menerangkan maklumat ini. Kemungkinan terdapat banyak teori-teori yang berbeza tentang kajian yang dipilih oleh seseorang penyelidik. Oleh itu, kerangka teori juga merangkumi aspek menilai, membanding beza dan memilih teori yang paling relevan. Dengan membuat kerangka teori yang jelas, penyelidik dapat menyedarkan pembaca mengenai tanggapan yang menerangkan pendekatan serta menunjukkan rasional di sebalik pilihan penyelidik. Bahagian ini akan menjadi asas yang menyokong analisis penyelidik, membantu mentafsir keputusan serta membuat generalisasi yang lebih luas. Cara-cara menghasilkan kerangka teori. Yang pertama, kenal pasti konsep utama. Langkah pertama ialah menyenaraikan istilah-istilah utama dalam pernyataan masalah dan persoalan kajian. Konsep-konsep biasanya mempunyai definisi-definisi yang pelbagai, jadi kerangka teori yang terlibat haruslah menakrifkan dengan jelas yang dimaksudkan oleh setiap istilah tersebut. Contoh, pernyataan masalah dan persoalan kajian. Kilang X sedang berhadapan dengan masalah pelanggan-pelanggan yang membeli secara dalam talian dan tidak kembali untuk pembelian-pembelian seterusnya. Pihak pengurusan ingin meningkatkan kesetiaan pelanggan dan mempercayai bahawa kepuasan pelanggan yang bertambah baik akan memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat perniagaan mereka. Untuk mengkaji masalah ini, kenal pasti dan merancang untuk memberi tumpuan kepada pernyataan masalah, objektif dan persoalan kajian berikut. Masalah. Banyak pelanggan dalam talian tidak kembali untuk membuat pembelian seterusnya. Objektif, untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan. Persoalan kajian, bagaimana kepuasan pelanggan dalam talian bagi kilang X dapat dipulihkan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan. Konsep kesetiaan pelanggan dan kepuasan pelanggan adalah jelas menjadi medan pusat dalam penyelidikan ini. Kerangka teori akan menakrifkan konsep-konsep ini dan membincangkan teori-teori tentang perhubungan di antara konsep-konsep yang tersebut di atas. Kedua, menilai dan menjelaskan teori-teori relevan. Dengan menjalankan sorotan literatur secara terperinci, anda boleh menentukan bagaimana penyelidik-penyelidik lain dapat mentakrif dan berhubung kait antara konsep-konsep utama. Apabila menulis kerangka teori, anda seharusnya membanding beza dan menilai secara kritikal semua pendekatan yang dicadangkan oleh penulis-penulis yang berbeza. Setelah berbincang model-model dan teori-teori yang berbeza, anda boleh menulis definisi-definisi yang paling sesuai bagi penyelidikan anda dan memberi justifikasi bagi kajian kes ini. Dalam kajian-kajian yang lebih kompleks, anda boleh menggabungkan teori-teori dari bidang-bidang yang berbeza untuk membina kerangka yang lebih unik. Pastikan anda menyebut teori-teori penting berkaitan konsep-konsep utama. Sekiranya terdapat teori-teori atau model yang mantap yang mana anda tidak berhajat untuk memasukkan ke dalam penyelidikan anda,
perlu dijelaskan mengapa ia tidak sesuai untuk tujuan penyelidikan anda. Yang ketiga, pamerkan bagaimana kajian anda dapat disesuaikan. Selain dari membincangkan teori-teori yang lain, kerangka teori seharusnya mempamerkan bagaimana projek anda dapat menggunakan idea-idea ini. Anda perlu bermatlamat untuk membuat satu atau lebih daripada perkara-perkara berikut. Yang pertama, uji sama ada teori yang dibina mempunyai konteks yang spesifik. Yang kedua, guna teori yang dibina sebagai asas untuk mentafsir hasil yang anda peroleh. Yang ketiga, gabungkan teori-teori berbeza dengan cara baru atau unik. Dan yang keempat, kerangka teori untuk membina hipotesis bagi kajian anda. Seterusnya, kerangka teori yang baik perlulah yang pertama menjelaskan mengapa hubungan yang dinyatakan wujud. Yang kedua, menjadikan penyelidikan lepas sebagai penjelasan. Yang ketiga, membentangkan satu gambar raja skematik tentang hubungan antara pemboleh ubah. Yang keempat, menjelaskan antara dua atau lebih pemboleh ubah berasaskan teori. Dan yang kelima, ia dapat menghuraikan pemboleh ubah yang penting. Seterusnya, kepentingan teori dalam penyelidikan. Pertama, memberi logik asas tentang kejadian semula jadi atau fenomena sosial dengan menjelaskan apa hasil utama bagi fenomena yang disasar dan proses asas yang bertanggungjawab terhadap pergerakan fenomena tersebut. Yang kedua, membantu mensintesis penemuan empirikal terdahulu dan kerangka teori dan menerima penemuan bercanggah dengan mencari faktor-faktor kontijen yang mempengaruhi hubungan antara dua konsep dalam kajian yang berbeza. Yang ketiga, teori memberi panduan untuk penyelidikan di masa hadapan dengan membantu mengenal pasti konsep dan hubungannya yang layak untuk dibuat penyelidikan di masa hadapan. Dan terakhir, teori dapat menyumbang kepada pembinaan pengetahuan kumulatif dengan merapatkan jurang antara teori-teori lain dan teori-teori yang sedia ada dapat dinilai semula. Berikut adalah contoh kerangka teori dalam penyelidikan. Kajian ini adalah berdasarkan teori model yang telah dikaji oleh Sulaiman dan rakan-rakannya tahun 2015. Ia memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan penerimaan teknologi, dalam mendefinisikan inovasi termasuk media yang digunakan atau bagaimana cara kita melakukannya secara tradisional. Berdasarkan model ini, keserasian kos efektif, interaktif dan kebolehpercayaan pada media sosial telah digunakan. Berikut adalah contoh kedua kerangka teori dalam penyelidikan. Kerangka teori dalam kajian ini bermula dengan definisi konsep keberkesanan agihan zakat dalam membasmi kemiskinan asnaf fakir dan miskin dari perspektif ekonomi dan maqasid syariah. Selepas itu, pengukuran keberkesanan dengan menggunakan indeks-indeks kemiskinan iaitu kadar kemiskinan, jurang kemiskinan, purata jurang kemiskinan, nisbah jurang pendapatan dan ketidakseimbangan agihan pendapatan digunakan untuk menganalisis keberkesanan agihan zakat. Semua indeks tersebut akan dibuat perbandingan dalam dua keadaan iaitu sebelum asnaf menerima agihan zakat dan selepas asnaf menerima agihan zakat. Raja ini menggambarkan kerangka teori kajian, indeks kemiskinan dan analisis kesan agihan zakat dalam membasmi kemiskinan asnaf fakir dan miskin di Negeri Sembilan. Itu sahaja daripada kumpulan 4
Sekian, terima kasih.